Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua viewers dan juga subscriber channel Dr. Azizul Ammar. Kita masih lagi dalam program ataupun ongoing misi satu rumah, satu terlatih CPR dan insyaAllah sasaran kita 2024 ini untuk pastikan 100,000 orang terlatih CPR setahun. So podcast kali ini adalah mengenai Parlimen Belia. Apa itu Parlimen Belia? Sama ke Parlimen Belia ni dengan Parlimen biasa? So hari ini kita bawa tetamu yang akan bincangkan seorang ahli Parlimen Belia daripada Selangor untuk bincangkan peranan. Apa itu ahli Parlimen Belia? Bagaimana ahli Parlimen Belia dipilih dan dilantik? So kita akan ikuti perbualan ataupun podcast bersama beliau. Tapi sebelum itu, kepada mereka yang masih belum like, mohon untuk like, untuk subscribe dan tekan notification, turn on the notification button untuk dapatkan podcast-podcast dan juga video-video terbaru daripada kami. Tuan-tuan, kita kembali kepada podcast kali ini. Kita bersama dengan tetamu jemputan yang seperti yang saya terangkan tadi semasa pembukaan. Tanpa melengahkan masa, pertama sekali, terima kasih dan selamat datang Najib. Terima kasih Abang Azizul. Alright, so untuk kita kenal, supaya viewers kita kenal dalam podcast hari ini, boleh kenal, mohon Najib untuk perkenalkan diri sedikit. Okay, nama saya Muhammad Najib bin Nur Azam, berusia 30 tahun dan saya adalah ahli Parlimen Belia Malaysia untuk negeri Selangor. Okay, so antara topik yang kita nak bincangkan hari ini ataupun topik utama yang kita nak bincangkan hari ini adalah tentang Parlimen Belia. Yes. Tapi sebelum kita pergi dive in dulu, boleh tak Najib terangkan, mungkin ada viewers kita kat luar yang tak pernah dengar ataupun kali pertama dengar, apa itu Parlimen Belia? Boleh terangkan secara ringkas? Okay, secara ringkasnya, Parlimen Belia ni adalah satu program kepimpinan belia yang diusahakan oleh Kementerian Belia dan Sukan. It's a platform untuk mana-mana anak-anak muda ataupun golongan belia yang ingin berkhidmat untuk negara melalui proses perundangan. I wouldn't say perundangan, dia more to like macam kenegaraan. Ya, kebanyakan ahli Parlimen Belia ni pun kita terlibat juga dengan aktiviti ataupun program-program kerajaan. And of course part of being a member of Youth Parliament ni, kita punya tanggungjawab firstly adalah kita sebagai suara perantara antara Dewan Rakyat dan juga kerajaan. Seperti kita bersidang macam ahli parlimen biasa, tapi cuma kita tak adalah certain perks macam MP. Kita tak adalah orang kata ada escort ke ada apa semua tu, tak adalah. Kita cuma sebagai perantara lah, suara perantara belia dengan kerajaan ataupun Dewan Rakyat. Begitulah. So sejak bila ahli Parlimen Belia ni, Parlimen Belia ni diwujudkan? Kalau mengikut sejarah, Parlimen Belia ini dah diwujudkan daripada zaman sewaktu Khairi Jamaluddin memegang jawatan sebagai Menteri Belia dan Sukan lagi. Ini adalah salah satu inisiatif yang dia sendiri set up sebagai proses untuk one way, dia adalah satu platform untuk scouting talent pemimpin masa hadapan. So lepas YB KJ menjadi menteri, lepas tu YB Syed Saddiq diteruskan? Saya boleh katakan yang masih diteruskan lagi. Masih diteruskan lagi. Dan tak silap saya sekarang ni kami adalah batch yang keempat. Oh, batch yang keempat. Okay. Batch yang keempat di Parlimen Belia. So balik pada tadi awal tadi, so the main focus ataupun fungsi selain daripada nak recruit talent untuk yang ni, tapi apakah function sebenar ahli Parlimen Belia ni ataupun kenapa Parlimen Belia ni ditubuhkan? Macam saya cakap tadi, dia partly is about keterlibatan golongan belia untuk memberi pandangan, untuk menyuarakan usul-usul yang berkenaan dengan belia ni. Issues of youth basically. Umur berapa tahun untuk jadi ahli Parlimen Belia? Daripada seawal 15 hingga 30 tahun. Okey, 15 paling muda dan 30 paling tahun. 30 maksimum lah age maximum untuk ahli pertandingan tersebut. Yes. Berapa orang ahli Parlimen Belia di seluruh negara ini? Untuk batch keempat kita ada 99. Oh, lain batch lain jumlah. Lain batch lain.
sebab batch pertama tak silap saya ada yang sampai 100 lebih, 140. So kalau 99 still don't represent the whole parliament lah kan, kalau parlimen kita dua-dua. Oh, kita tak ikut synchronization macam apa ni, Dewan Rakyat. Kita punya abang kata apa? Kita represent by the quota of how many jumlah penduduk belia dalam satu negeri. Macam Selangor kita paling ramai. Okay. Selangor kita ada 17 orang wakil ahli parlimen belia. Daripada 99 itu 17 daripada Selangor. 17 daripada Selangor. Okay. Sebab apa 17? Orang mungkin akan pelik, kenapa Selangor 17, Perak lain jumlah dia, Melaka lain. Perlis paling kecil lah kot. Perlis paling kecil, you know. Tapi actually sebenarnya wilayah persekutuan pun terbagi pada 3 juga. Okay. Selabuan seorang, Putrajaya seorang, wilayah persekutuan adalah dalam 2-3. Kan? Tapi kita tak ikut kota yang macam Dewan Rakyat sebab kita represent 10% of the total jumlah penduduk belia. Macam Selangor kita 17, so kita represent 1.7 million yang ada dalam Selangor. Okay. Noted. I think lebih adil lah. Ya. Takkanlah negeri sama rata sedangkan jumlah yang diwakili itu lebih ramai lah. Dia more to equity sebenarnya. Dia bukan more to equal numbers tapi more to equity lah saya boleh kata. So okay, now kita tahu Selangor ada 17. Kita tahu 15 ke 30 tahun. Tapi macam mana pemilihan itu dibuat? Pemilihan dia berdasarkan orang kata apa? Dia berdasarkan daripada undi lah. Tapi kita berkempen tapi kita tak adalah berkempen macam nak bertanding nak bertanding. Lama ke dia punya tempoh berkempen tu? Tempoh berkempen masa saya bertanding itu adalah dalam 2 minggu setengah lebih kurang. Tapi proses pengundian itu datang daripada orang kata apa, wakil-wakil belia dan juga yang boleh mengundi. Yang boleh mengundi lah. Usually kalau kita nak cari pengundi kita selalunya banyak berdaftar dalam website JBSN atau KBS, yang mana yang pernah berdaftar di dalam website tersebut lah. Sebab macam saya cakap tadi, ini adalah program daripada KPS, so kita mengikut saluran daripada KBS, dan kebanyakan pengundi kita pun datangnya daripada persatuan-persatuan belia and NGO dan juga representasi belia. Let me just untuk kefahaman semua viewers jugalah. So nombor 1, untuk menjadi ahli parlimen kita kenalah berusia 15 ke 30. Yes. Dan you kena tawarkan diri sendiri. Ya, kita tawarkan diri kita. So orang yang mewakili ni dia tidak semestinya datang daripada mana-mana persatuan ataupun wajib. Dia tak kisah sebenarnya. It doesn't matter where you come from. As long that you want to become ahli parlimen belia. Parti politik ke, NGO ke, persatuan belia, tak kisah. So once you dah so called menawarkan diri untuk menjadi seorang calon. So calon-calon dekat Selangor masa awal tu berapa? Lebih daripada 17 lah. Selangor saya boleh cakap kan, masa kita bertanding dulu ada 2 kumpulan besar yang bertanding masa tu. Okay. Kumpulan saya, Arus Perpaduan, dan juga satu lagi kumpulan Perikatan Belia Madani. Ada 2 kumpulan lah orang boleh kata. So total numbers tu total numbers tu boleh katakan make up around 34 to 50. 2 kumpulan besar tercampur juga dengan beberapa independen lah. So katalah kita rumuskan mudah 40 orang untuk pilih 17 ini, betul? Ya, betul. So 17 yang memilih itu, yang dapat 17 tu adalah belia di Selangor atau seluruh Malaysia? Dia kalau dia ikut negeri. Kalau katakan you bertanding under Selangor dan belia Selangor, you kena dapat undi pada Selangor lah. Tapi boleh juga kita dapatkan undi daripada negeri lain. Cuma fokus kita banyak kepada negeri kita lah. Oh, tapi the voting come from semua belia di seluruh satu Malaysia? Boleh. It can be like that. But most priority you have to give to your own state lah. So masa pemilihan tu dibuat, 17 tertinggi akan jadi ahli parlimen? 17 tertinggi akan dipilih menjadi ahli parlimen belia. Okay. Dan saya boleh cakap dengan orang kata apa, dengan confident lah, saya punya kumpulan ahli Arus Perpaduan ni 17 satu kapal menang. Satu kapal menang. So dah latihan politik awal ni. Right. So pemilihan ni dibuat berapa lama tempoh sebagai ahli parlimen belia? Tempoh sebagai ahli parlimen belia ni kita had kita 2 tahun. So dilantik 2023 sehingga 2025. 2024. Akhir Disember 2024 ni merupakan hari terakhir lah kita menjadi ahli parlimen belia. Dan tak ada renew. Once you habis, you kena bertanding lagi sekali lah kalau nak menawarkan diri. Tak boleh. You have to give way
you have to give way to another. Oh, kiranya ahli parlimen belia adalah satu penggal je lah. Dewan PAS. Walaupun dia walaupun dia ada umur, dia masih kena bagi batch lain lah. Dia sebab macam saya cakap tadi, Dr. Zizul, dia ahli parlimen belia ni dia adalah program. Dia bukannya orang kata apa kontes macam kita nak memilih ahli parlimen atau adun. Dia tak ada, dia more to program. So usually kalau satu batch dah habis, batch lain akan masuk. Dia tak ada repetition lah. Okay. So ahli parlimen belia ni batch keempat. Ya, batch keempat. So kita ada batch pertama, batch kedua, batch ketiga dan yang keempat. So batch pertama, kedua, ketiga, adakah siapa-siapa ataupun pemimpin yang lahir daripada parlimen belia yang aktif hari ini? To be frank, yang saya boleh cakap, saya boleh namakan adalah dua orang ni. Okay. Salah satu produk ahli parlimen belia adalah Syaril Hamdan. Syaril Hamdan keluar sekejap KS. KS keluar sekejap. Dia merupakan produk ahli parlimen belia. So dia batch yang pertama. Dia batch yang pertama. Okay. Dan lagi seorang yang saya boleh katakan yang orang kata apa berjaya dalam ahli parlimen belia ni adalah Dr. Akmal Saleh. Ketua Pemuda UMNO Pemuda UMNO Malaysia sekarang. Dia juga adalah produk kepada ahli parlimen belia. So it's something to be proud of lah kan. Bukan sebab ramai yang mengatakan seperti parlimen belia ni tempat, maaf dikatakan, sebagai tempat digula-gulakan anak-anak muda. Di negara-negara barat, belia dia panggil untuk dalam mainstream, duduk dalam parlimen betul. So, tapi kalau kita ada dua tokoh yang boleh dijadikan contoh, and I do believe parlimen belia ni patut diberi perhatian lah. If I may, Dr. Yes, Zizul, sila. saya tak cakap yang spekulasi tu orang kata apa tak dimomokkan kepada rakyat. Sebenarnya ahli parlimen belia ni macam saya cakap, dia adalah satu entry level untuk you belajar berdiplomasi. Dan kalau orang kata dia digula-gulakan itu, bagi saya ada yang tak faham lah konsep dia. Dan betul, kita pun kadang-kadang sebagai ahli parlimen belia sendiri, kita pun nak perjuangkan untuk ahli parlimen belia Malaysia ini diinstitusikan. Sebab kalau kita tengok macam negara Jepun, first world countries lah, Jepun, Australia, United Kingdom, diorang punya ahli parlimen belia is all accredited. They are real MPs. Cuma Malaysia ni dia masih lagi dalam program. Dan ada juga kita dengar tahun lepas ada yang mengatakan bahawa parlimen sendiri akan take over untuk menjalankan proses program parlimen belia ni. So mungkin KPS akan beralih tanggungjawab ke parlimen sendiri. Itu kita tak tahu, kita tengok lah in the future macam mana. Correct. Rather than just a program from Kementerian Belia dan Sukan, it will be a parlimen punya program. Okay. Apa yang mendorong Najib untuk menjadi seorang ahli parlimen belia dan bagaimana Najib mula terlibat dalam politik pada usia muda? Okay, apa yang mendorong saya untuk menjadi ahli parlimen belia? Okay, I cannot lie. Partly, if you become an youth MP, it will be put in your CV. Okay. It's partly for the CV, and lagi satu, orang kata apa, saya nak berkhidmat dengan cara saya sendiri. I want to serve in my own way. And sebab politik ni kalau ikutkan sebenarnya dia lebih melangkaui, it's more than your party. You have to represent yourself, your ideas, apa yang you nak present kepada rakyat. And apa orang kata, so far macam mana saya terlibat dalam politik. Saya sebenarnya terlibat politik ni tak adalah lama sangat. Saya terlibat start 2018 sebenarnya, masa PRU 14. Okay. Saya merupakan petugas media untuk Barisan Nasional. Okay. Saya start daripada situlah dulu. Dan daripada situ saya start dan saya kembali ke bahagian masuk cawangan. Saya dilantik sebagai naib ketua pemuda cawangan. Dan sampai sekarang lah saya sekarang Sekarang kita faham kenapa Najib aktif. Tapi masa mula 2000 balik kepada PRU 14 tu kan. While everyone tak nak involve dalam politik, what make you come forward nak jadi petugas? Saya sebenarnya memang dah lama sebenarnya pasang niat nak masuk politik ni since 2018, because in one way daripada bapak saya lah. Bapak saya ni dulu pegawai tentera Air Force. And dia serve 2 Perdana Menteri sebagai pilot pada Pak Lah dan juga Mahathir. So daripada kecil saya memang dah aware dah dengan political situation ni. Memang dah orang kata apa, dah biasa lah tengok, dah dapat pendedahan awal. So in one way, shape or form, saya rasa
I wanted to get into politics. It took me a while lah untuk saya masuk. Dan pada 2018 itulah permulaan dia. Saya start daripada lantai doktor. Saya bukannya datang daripada orang kata apa daripada langit. Saya bukannya dipilih dari dapat wahyu turun dari atas. Tak ada. Saya boleh katakan a politician that come from the ground. Alright. Politik di Malaysia dalam proses pembantangan. Yes. Tetapi ramai yang mengatakan politik di Malaysia ini masih lagi dikuasai oleh warlords, orang-orang lama, Perdana Menteri, semua ni adalah berusia dalam umur yang tinggi lah. From pendapat Najib, adakah golongan belia ini diberi peluang untuk masuk dalam mainstream politik? Sebenarnya peluang untuk belia tu ada. Tapi like I said, you have to find your way. You kena tahu apa you punya niche untuk serve dalam politik. Dan kalau nak cakap pasal warlord lah, pemimpin ni lah, I mean semua tempat dalam dunia macam tu. Semua dikuasai oleh golongan-golongan ni. Dan of course you cannot deny because most of them yang ada kat atas tu, they have been in power since they were young. Macam kita ambil contoh Tan Sri Anwar Musa daripada umur 30 lebih. Datuk Nazri Aziz bermula dia ke dalam mainstream politik sebagai senator umur 36 tahun. Even K. Toyo pun. K. Toyo pun menjadi Menteri Besar Selangor pun umur 32. Masa dia ketua pemuda. Dan yang paling muda, Datuk Seri Najib pernah jadi MP Pahang semasa umur dia 23 tahun. So it has been because they were the ones yang start off this kind of movement and masa tu pun Dr. Mahathir pun banyak ambil yang muda-muda ni untuk naik. I mean, it's up to you lah dalam politics ni, how you want to portray yourself, how you want to, what kind of mission you nak carry. Yang kalau nak cakap tak ada peluang tu, saya rasa kena pandai cari lah. At the end of the day, itu rezeki lah. Kalau ada lah. And kalau tak ada, what can you do kan? Okay, good. Orang muda, kalau kita tengok dalam social media, dia ada pandangan berbeza. Mungkin orang kata anti-establishment dan sebagainya. Tapi apakah politik berasal kaum dan etnik ini sihat pandangan Najib? Politik perkauman ni memang tak sihat lah. I can give you honestly speaking. Sebab politik perkauman ni kalau mengikut long term, dia tak ada benefit. Sebab I take account into business lah. Kita berniaga, kita berniaga dengan semua orang. Mana boleh kita classify customer kita yang mana kita boleh jual, yang mana kita tak boleh jual. So politik perkauman ni memang tak sihat because at the end of the day everybody is doing business with everybody. So how can you say that you are not doing business with a certain group just because skin color difference, religious difference. And lagi satu, negara kita ni negara majmuk. So kita kena, orang kata apa, it's time to put that word into action. Because at the end of the day, politik perkauman ni tak menguntungkan siapa-siapa. Dia tak menguntungkan siapa-siapa sebab bukannya semua orang tu kita boleh skeptical all the time. Sometimes kita kena, orang kata apa, ada negotiation, kita kena ada, orang kata apa, bertolak ansur, all these things. But kalau tak betul, kita cakap lah benda tu tak betul. Bukannya sebab aku kawan dengan kau, aku tak boleh cakap kalau kau buat sesuatu perkara tu tak betul. That's my 2 cents about it. So apa akan berlaku kepada politik UMNO yang berdasarkan kaum, politik seperti Bersatu berdasarkan kaum, MIC berdasarkan kaum pada masa akan datang? Itu konsep, saya perjelaskan perbezaan antara politik perkauman dengan parti, dengan orang kata apa, race based party. Race based party ni perlu sebab its identity. Macam saya, Melayu, saya masuk UMNO. Itu identity. That is identity. Dia tak ada kena-mengena dengan racial gameplay. Racial gameplay itu terpulang kepada individu, dia bukan kepada parti. Race based party you need because you need identity for yourself. Tapi kita juga ada option lain dalam negara ni. Parti yang berbilang kaum macam PKR, DAP, dulu MyPPP. Parti yang different race boleh join. Kita ada option. Tapi cuma race based party ni perlu untuk identity, for your identity, self identity. Okay, good. Ada banyak isu. Kalau katakan kita nak cakap environmental, ekonomi, banyaklah ada pelbagai isu. Tapi apakah yang specifically, apakah isu yang paling penting untuk belia hari ini bagi Najib?
Bagi saya isu belia hari ni dia bukan pasal environment ke, bukan pasal apa. Semua kita cakap reality je lah Dr. Azizul. Masalah anak muda sekarang ni adalah poket, keuangan, ekonomi dia orang. We're not talking about national economy, we're talking about their economy, individual economy. Okay. Betul, negara memang pendapatan negara kalau banyak mungkin ada banyak peluang, tetapi dia berbalik kepada individu. Dia berbalik kepada hari ni aku nak kerja, hari ni aku nak kerja apa, hari ni aku nak makan apa. You know, at the end of the day, all goes back to the individual. Bagi saya yang paling penting adalah ekonomi individu belia. Sebab sekarang ni kita tengok banyak budak-budak kita yang ada yang tak boleh pergi universiti, ada yang tak ada peluang pekerjaan, you know, and ada yang masa COVID lah, kita ambil masa COVID berapa ramai kawan-kawan kita hilang pekerjaan, bisnes hilang. So dia berbalik kepada yourself, individual economy. I mean, kita boleh je kalau nak berretorik, nak bercakap pasal ekonomi negara lah, environmental semua ni. Tapi benda ni they don't really think about it, because first comes to mind is what am I going to do? How am I going to serve my family? How am I going to provide for my family, my friends? Itu je lah maksud saya. Betul, okay, kita setuju. So bagi pendapat Najib bahawasanya ekonomi diri sendiri sebagai belia itu adalah keutamaan. So apakah plan tindakan Najib untuk pastikan isu ini diberi perhatian? Sebenarnya sebagai ahli parlimen belia lah, macam saya cakap, kita adalah perantara. Kita adalah suara perantara kerajaan dan juga Dewan Rakyat ataupun Dewan Negara. Kita boleh propose usul untuk diberi perhatian lah oleh kerajaan. Seperti contoh masa kita bersidang hari tu bulan 8, first persidangan kita bentangkan 4 isu. Okay. Antara isu yang kita bentangkan adalah salah satunya gig ekonomi. Okay. Untuk diberi perhatian oleh kerajaan. Macam mana kita nak, orang kata apa, macam mana kita nak mengusulkan, kita nak letak gig ekonomi dalam enactment mana. Kan? Sebab kita tahu kita ada undang-undang kerja. Kita ada undang-undang pekerja dan sebagainya. So kita nak letak ni kat mana? Itu seharusnya diberikan perhatian kerajaan lah. Dan juga kita membahaskan tentang kertas putih pendidikan. Okay. Macam antara masalah yang kita tahu pendidikan Malaysia sekarang ni macam timeline. I wouldn't say timeline lah. I would say macam timetable, academic timetable sekarang. Lepas COVID ada yang masih tak boleh sambung belajar, ada yang budak form 5. Kalau kita ambil 15 tahun dulu, budak-budak ambil SPM bulan 11, bulan 12 dah habis. Tapi sekarang ni dia drag betul tak sampai bulan 3. So one, kita ada masalah academic calendar. And then another one is syllabus kita kena modify. We need to update our syllabus. And lagi satu, saya agak berharap lah kerajaan ambil perhatian sikit benda ni, infrastruktur pendidikan. Sebab sekarang ni kita beralih daripada zaman analog towards digital. Okay, so pendidikan secara digital tu harus dikuatkuasakan lah. Saya tahulah mungkin kerajaan adalah plan tindakan dia yang tersendiri. Saya tak nafikan lah kan. Tapi sedikit sebanyak, you know, you have to keep in mind lah. We need to move these kids into the future. Sebab budak-budak sekarang pandai tau. Budak-budak sekarang ni pandai. Budak-budak sekarang, you bagi dia handphone dalam tangan, any information they can get. Terus, directly. So we need to move with the times. Tapi sebagai ahli parlimen belia, do you think apa yang dibintangkan dalam persidangan didengari oleh kerajaan? So far yang saya boleh cakap, kita dah buat yang terbaik untuk kita forwardkan kita punya usul kepada kerajaan. Dan adalah juga dari pihak kerajaan pun dah take note a few things. Dan itu kita terpulanglah kepada kerajaan macam mana dia nak menggerakkan plan tindakan dia orang tersendiri. Kita cuma boleh bagi cadangan, kita cuma boleh bagi tahu yang okay, this is a problem, how are you going to solve it. We hope that you can, you know, come up with something to solve it. Itu saja. Alright, kita habis segmen pertama, kita kembali berehat sebentar dan kita kembali untuk segmen yang kedua. Alright, kita kembali kepada segmen kedua. Kali ini kita lebih santai dari tadi kita dah tahulah. I think a lot of viewers sebelum ni yang tak tahu langsung pasal parlimen belia, now dah ada sedikit idea. Dah tahu, macam ni parlimen belia. So kita nak pergi dalam sedikit. Generasi banyaklah, generasi Gen Y, Gen X. Tapi kita tengok baru-baru ni Gen Z, Gen Millennial ni, dia macam tak berapa kisah pasal politik. Mengapa?
Kalau saya nak cakap dia orang tak kisah tu is an understatement lah. Okay. Sebenarnya budak-budak ni tahu pasal politik, cuma dia tak faham konteks politik tu apa. Sebab bagi dia apa yang dia tengok macam orang bergaduh dalam parlimen, you know. Benda ni sebab ada setengah pengetahuan yang dia tak ambil, bukan dia tak kisah, cuma dia tak nak, orang kata apa, bagi dia macam alah kalau aku pilih pun sama je. Dia berbalik pada individual lah. Sebenarnya ramai je budak-budak ambil tahu pasal politik ni, cuma dia tak nak terlibat sebab satu bukan minat, and lagi satu pendedahan secara pendedahan secara mendalam tu tak ada dekat dia orang lah. So kalau nak cerita tentang perjuangan, and kita faham lah dalam politik ni kadang-kadang banyak sangat retorik. Budak-budak pun kalau kita tahu budak-budak sekarang ni tak nak dengar retorik, dia nak dengar penyelesaian, dia nak dengar solution. Okay, kalau aku ambil kau nak tolong apa kan, apa yang kau boleh mengubah hidup ke, atau apa inisiatif yang boleh benefit kepada kita orang. That's just how it is lah. Bukan dia tak peduli, cuma dia berbalik kepada apa yang dia nampak dalam politik ni. Sebab kita tahulah politics is not for everyone. And politics ni you need to have a certain passion untuk you nak get into politics. Alright, good. So, okay, now, bagaimana cara Najib ingin pastikan lebih ramai golongan muda berminat to join politik? Cara kalau tanya pada saya, dia berbalik kepada, kalau personally we have no right to enforce them. Okay. Kita sebagai orang politik, kita punya tugas kita is to give them an option, explain your initiative, provide your options. Bukannya tugas kita untuk, orang kata apa, untuk nak recruit all the time. I mean, kalau ada yang nak masuk, masuklah. It's okay. We are open arms. We can accept anyone. Tapi kalau untuk kepada yang casual viewers yang di luar sphere of the political ni, dia mengharapkan yang orang politik ni membawa satu perubahan. And we as politicians, we have to give them that choice. We have to provide the solution for them to think. Kalau nak bagi dia menarik, dia orang semata-mata nak tarik masuk parti politik untuk menambahkan nombor, dia tak cukup dah. Memang politik is a game of numbers, but in reality numbers tu bukan hanya kepada dalam parti. Numbers tu sokongan dekat luar lebih penting daripada dalam parti sebenarnya. So I think a lot of people confused di sini lah. Dia confused. Mereka kata mereka perlu jadi ahli politik. Tak, kita perlu penyokong politik. Yes. Okay. Katakanlah ada viewers di luar sana, dia macam dia macam berminat nak jadi ahli politik. So apa your nasihat? Saya punya nasihat, if you really want to get into politics, you kena betul-betul fikir. You need to decide with your head, not with your heart. Sebab politics ni, first thing lah, kalau betul-betul you nak jadi seorang ahli politik, you kena pilih parti. You kena baca semua perlembagaan parti-parti dalam Malaysia ni. Ada setengah parti yang kita tak boleh nak masuk. Sebab macam contoh kita tengok parti di Sarawak, betul tak? Kita ada PBB lah, kita ada SUPP, kita ada STAR. Itu parti yang orang kata apa, regional. Dia depend juga on your territory. Kalau katakan you nak masuk dalam parti Semenanjung, open up for it, no problem. Tapi dia berbalik kepada tu, your choice has to correlate with your identity. Macam saya cakap tadi kan, kenapa saya masuk UMNO? Sebab at the end of the day, I am still Malay. And I believe in the institution. And number two, paling penting, you kena believe in that institution yang you nak masuk. You know, besides your kepentingan, is this the party I want to serve? Sebab salah satu masalah apabila kita tengok orang yang banyak melompat parti semua kan, either one or two problems. Satu, dia punya expectation did not meet up. Okay. Nombor dua, dia tak betul-betul orang kata apa, emphasize dalam parti tu. Apa yang parti tu perjuangkan, apa sistem parti tu sesuai ke tak untuk diri dia. Macam contohlah, kalau orang tanya saya kan, kalau Melayu kenapa tak nak masuk bersatu je? Because why? At the end of the day, UMNO has the structure. UMNO ada sistem. Cuma saya tak nafikan lah, semua parti ada masalah implementation dia tersendiri. And lagi satu, it's partly based on the heritage and the basis yang UMNO was the one before everyone else. Even parti PAS pun datangnya daripada UMNO. Betul. PKR pun satu ketika dulu, Anwar Ibrahim pun adalah timbalan Presiden UMNO. So UMNO is actually the university of politics. So
benda-benda macam ni lah. Number one, kalau you nak masuk politik, you kena tahu asas parti tu apa. Sebab tu you kena baca semua perlembagaan dia. Number two, you have to identify you punya perjalanan dalam politik ni, you nak jadi apa. How you want to serve. Do you really confident lah? Dia senang cerita lah doktor kalau kita tengok kan. Kenapa kita nak duduk dalam satu tempat yang kita tak rasa selesa? Dan walaupun tempat yang kita duduk tu selesa, dia ada cabaran dia. So, if you are ready, you are comfortable with the skin that you wear, you will fight for the party for sure, regardless of whatever problem. Tu je lah. So do you think kalau orang muda di luar sana that want to join politik, ahli parlimen belia will be a good start? Sebenarnya it can be a good start. Okay. It can be a good start for you. But kalau betul-betul you nak play into the political punya pool, you have to join political party first. You have to join a political party first because you have to be identified. How can you be identified as a politician when you have no flag to carry? Itulah benda-benda macam ni. Alright. So kita berehat sebentar dan kembali untuk segmen yang ketiga. Kita kembali selepas daripada rehat sebentar tadi, segmen ketiga kali ni dah tak ada dah. Pasal parlimen belia kita nak lebih tenang. So, Najib saya difahamkan Najib punya syarikat car detailing. Yes, right? betul. Boleh kongsikan sedikit mengenai car detailing ini? Okay lah. Saya beroperasi under syarikat Pro M Touch. Okay. Kita punya HQ dekat Ampang. Okay. Dan company ni, saya secara jujur cakap, I did not start this company. Okay. I came into this company as orang kata shareholder lah, investor. So I invest to the company since COVID lah, since 2020. Sebab sebelum ni saya buat benda lain. Sebelum ni saya ada usahakan kantin untuk IUMW, tapi disebabkan COVID tergendala dan tertutup. So kita move forward lah. So at the end of the day, bila saya fikir-fikir balik what am I going to do next, then saya kata okay lah, tak apalah, we do this, we get into this. Right. Saya nak tambah sikit daripada isu tu. So COVID affected your business. Ya, betul. Daripada bisnes penjagaan makanan tutup. Manakah keputusan untuk tutup tu dibuat? Adakah susah ataupun keputusan yang senang untuk dibuat masa itu? Sebenarnya dalam keadaan tu I've already expected the worst lah. Sebab saya kena realistik lah at that time. Kalau nak teruskan pun nak buat apa? So kita terpaksa tutup. We close down everything and terpaksa compensate our workers. Tapi tak apalah, pekerja saya pun tak ramai. Sebab kita punya fokus mostly on kantin kan, how much can you do. Tapi kata ni antara nilai ataupun ciri ataupun perkara yang perlu ada kerana itu buat keputusan yang bijak pada waktu yang tepat. Sebab kebanyakan orang yang berniaga, bila kita cari balik kenapa antara reason diorang tak nak tutup, because the sentimental value, macam dia susah sangat nak lepas, tapi akhirnya bertambah lebih teruk. And you came into the new business zaman COVID. Apakah keputusan itu, bagaimanakah keputusan itu dibuat pada waktu tu? Sebenarnya at that time saya cuma mengambil ketetapan tu untuk as a preparation coming out after COVID. And then what else can you do tu lah. And saya nampak macam car detailing ni, sebab saya bukan hanya fokus pada car detailing je, saya buat macam-macam juga. Dalam company tu ada macam-macam. Kita ada produk cuci kereta kita sendiri, kita ada sabun pencuci sendiri, leather cleaner sendiri, kita buat sendiri. And at the same time, saya punya company juga boleh buat bangunan. Kita boleh pasang tinted untuk industrial, rumah. Okay. Partly tu kita punya that's one of the service. One of the service yang kita provide lah. So kita tak hanya fokus pada kereta. Dan selain daripada cuci, polish, kita juga buat pasang PPF, kita juga pasang kita juga buat body work, certain body work dengan panel-panel yang kita ada lah, our panels. And selain daripada tu, kalau abang perasan, kalau Dr. Azizul perasan kan, yang kereta-kereta royalty yang ada flagpole semua, kita pun pasang juga. Yang duta-duta tu kita pasang juga, partly. So, can I say, so apa kelebihan lain berbanding dengan syarikat lain? That is one of it lah.
Salah satu kelebihan dia yang tu, and kita macam saya cakap tadi, kita ada servis lain. Kita tak hanya fokus kepada kereta, kita juga fokus kepada building. Dan saya difahamkan masa saya mula-mula masuk sebagai shareholder dulu, Pro MTouch ni kita pernah buat aircraft detailing juga. Oh, okay. Kita pernah cuci kapal terbang, detailing and all that. Tapi yalah, biasalah kapal terbang ni it's a very once in a blue moon and not everybody can get it on the spot. So tapi kita provide service tu. Dan selain daripada tu juga kita ada buat car rental service, kita ada buat chauffeur service. Chauffeur service katakan kalau you ada wedding, you nak pakai kereta untuk wedding, you ada VIP pick up, you nak buat event, kita ada kereta, kita boleh provide, kita boleh bagi, kita ada kita punya rate lah. Tapi menarik jugalah kalau tanya kerja apa? Saya cuci kapal terbang. Kita cuci detail. Okay. So tapi kita go. So katakan if they want to know more about your car detailing, macam mana? Where can they get the access? Okay, kalau nak tahu lebih lanjut mengenai Pro MTouch, pergi ke Instagram @ProMTouch. Semua huruf kecil. Pro MTouch. Kita ada Facebook sama, kita ada TikTok sama, dan kita juga produk-produk kita juga ada jual di Shopee, Lazada. You can catch us from there lah basically. Good. Alright. Okay, now kita balik kepada bila ekonomi stable dan senanglah untuk berpolitik. Yalah. Okay. So 2024 baru saja melaburkan, baru saja mula. So tapi sebelum kita pergi ke 2024, apakah kejayaan paling manis 2023 yang boleh dikongsi? Kejayaan paling manis 2023? Adalah beberapa. Salah satunya menang ahli parlimen belia. Menang ahli parlimen belia tu satu. Okay. Dan saya antara kejayaan yang manis lah dalam 2023 ni, for dalam parti pun saya bersyukur. Saya berjaya dipilih sebagai ahli jawatan kuasa pemuda bahagian Damansara. Betul. Dan juga di peringkat cawangan saya juga telah berjaya dipilih oleh keahlian saya untuk menjadi timbalan ketua cawangan. Jarang umur muda jadi timbalan ketua cawangan. Dan saya timbalan ketua cawangan paling muda dalam Damansara. Antara kejayaan itulah. Selain daripada tu ialah kawan-kawan, saya menyambut, saya dapat berkongsi kemesraan, tengok kawan-kawan yang berkahwin, ada yang dapat anak. So selain daripada materialistic kejayaan, I get to share moments with some of my friends on their life. So sebelum kita akhiri podcast kita kali ini bersama dengan Najib, so apakah harapan Najib untuk belia Malaysia? Saya punya harapan senang je untuk belia Malaysia ni. Saya berharapkan yang the next generation, you have to be lebih peka tentang politics, because at the end of the day politics revolves around your life. Semua benda berkaitan dengan politik. Even buku, pemasaran buku itu pun ada politik dia. Kalau kita tengok politik ni sebenarnya di semua peringkat. Kalau kita kerja kedai runcit pun ada politik dia dalam tu juga. So satu, saya berharapkan yang lebih peka dalam politik. Don't be too influenced by retorik. Jangan terlalu influence dengan gula-gula. You have to sebab bila kita memilih pemimpin, bila kita memilih sesuatu kumpulan pemimpin untuk memimpin negara ni, it affects your life. Kalau seseorang pemimpin tu dia tak kompeten untuk memerintah, untuk mentadbir, kita semua akan terasa lah akibat dia. And lagi satu, saya punya harapan untuk belia Malaysia ni, we must go higher. We must go further. We must get all the accomplishment that we can get. Because sebenarnya saya confident dengan budak-budak sekarang ni. Of course they can achieve more. And competitiveness tu harus dipertingkatkan lagi. Because it's healthy. And we need younger generation who is more hungry. Who is more willing to strive for greatness. And saya tak nafikan lah, like I said earlier, I have no doubt that this generation can achieve more. Cuma kalau nak dikatakan beri peluang tu, one or two ways lah. You must find your own way into getting the opportunity. And lagi satu, you have to be smart how to get it. Itu saya punya harapan. Terima kasih Najib kerana sudi menjadi tamu podcast kita kali ini. Kepada viewers, semoga sesi kali ini memberi manfaat dan juga kita mendapat sedikit insight. Terima kasih. Assalamualaikum.